Dr. Muhammad Hanan Hassan dalam khutbah solat Aidiladha yang disampaikan di Masjid Yusof Ishak pagi tadi. Seawal 6.30 pagi lagi, para jemaah sudah pun mula beratur di luar Masjid Yusof Ishak. Mereka antara 1,900 jemaah yang berjaya mendapatkan ruang bagi sesi pertama solat Aidiladha di masjid yang terletak di Woodlands ini. Sebelum dibenarkan masuk, para pegawai dan relawan juga memeriksa tempahan dan status vaksinasi mereka. Saudara, keseluruhan proses bagi kedua-dua sesi solat Aidiladha di masjid ini kelihatan begitu lancar sekali. Ini memandangkan para jemaah sudah pun terbiasa dengan peraturan-peraturan dan membawa kelengkapan mereka sendiri. Presiden Halimah Yaakob turut hadir bersama suaminya untuk menyertai sesi pertama solat jemaah ini. Dalam catatannya di Facebook siang tadi, Puan Halimah berkongsi keadaannya bertambah baik selepas pulih daripada COVID-19 dan mengucapkan terima kasih bagi kata-kata perangsang dari orang ramai. Allahu Akbar. Semasa menyampaikan khutbah pada sesi pertama, Timbalan Mufti Ustaz Dr. Muhammad Hanan Hassan menegaskan agar masyarakat Melayu Islam tempatan bersatu serta saling bersifat empati dan elakkan dari bersikap negatif sesama sendiri. Ini lebih-lebih lagi dengan pergolakan yang mengguncang dunia seperti peperangan dan konflik. Beliau berharap agar masyarakat dapat memupuk semangat bagi usaha yang mendatangkan manfaat untuk semua. Marilah kita jauhkan dari sikap mementingkan diri sendiri sahaja sehingga tidak mempedulikan kebajikan orang lain atau alam ini. Korbankan sikap ego dan keakuan yang mementingkan diri sendiri kerana ia tidak membawa kepada sebarang kebaikan. Jauhilah juga sikap buruk sangka dan meremehkan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang lain walau sekecil mana sekalipun. Ustaz Dr. Hanan menarik perhatian kepada pelbagai cabaran seharian yang dihadapi masyarakat. Ini termasuk wabak COVID-19, cacar monyet, denggi serta krisis peperangan yang mengakibatkan kenaikan harga barangan di samping kesan perubahan iklim. Justru, beliau mengalu-alukan agar masyarakat mempunyai semangat untuk berkorban secara individu maupun bersama dalam mengharungi cabaran dan ujian tersebut. Menerusi khutbah yang disampaikan itu, para jemaah juga dibawa menyelami erti pengorbanan itu sendiri. Pengorbanan itu adalah sikap diri sendiri. Kita perlu ada certain relevan keprihatinan tentang orang lain juga, sikap-sikap menjaga diri dan lebih baik sikap berwaspada sambil bertolak ansur antara satu sama lain. Walaupun kita tahukan bahayanya COVID dan juga penyakit-penyakit yang berjangkit, tapi kita berkorban untuk sama-sama ke masjid untuk menunaikan solat Aidiladha. Mereka merupakan antara 3,800 jemaah yang berjaya mendapatkan slot untuk menunaikan solat di sini. Kesemua ruang solat di sini penuh ditempah. Masjid Yusof Ishak juga antara 52 masjid yang menawarkan 2 sesi sahaja bagi solat sunat Aidiladha hari ini. Di Masjid Ar-Rawdah pula, para jemaah solat sunat Aidiladha disantuni Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong. Beliau memuji dan menghargai pengorbanan masyarakat Melayu Islam dalam mengharungi pandemik COVID-19 dan kesan konflik antarabangsa. Pemerintah juga, kata beliau, memainkan peranan dan bekerja keras untuk menangani dan mengatasi kesan tersebut. Menghayati erti pengorbanan boleh menjadikan masyarakat lebih berdaya tahan dan bangkit lebih kukuh daripada pelbagai cabaran yang dihadapi negara. Ini termasuk pandemik dan wabak penyakit serta konflik yang menyebabkan harga barangan melambung tinggi. Melihat segala pengorbanan yang dilakukan masyarakat Melayu Islam sepanjang 2 tahun kebelakangan ini, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong meluahkan penghargaannya dan memuji ketahanan masyarakat mengharungi segala ujian. This period is also one that reminds us of the importance of sacrifice and caring for the vulnerable in our midst. And here I would commend the Malay Muslim community in Singapore for doing your part, taking care of the many, looking after one another within the community itself. And this is actually relevant for all of us in Singapore, especially as we
grapple with the challenges of war, COVID-19 and higher prices. Encik Wong bersama-sama sekitar 1,700 orang jemaah yang memenuhi ruang masjid dalam sesi kedua solat sunat ini di Masjid Ar-Raudhah. Dalam pada itu, Encik Wong juga tumpang gembira melihat masyarakat Muslim setempat dapat kembali menunaikan ibadah haji tahun ini. For this year's Hari Raya Haji, I'm also very happy that we have more Singaporeans who are able to perform the Hajj, especially after having to defer it for 2 years already. So I wish all who are performing the Hajj a very safe pilgrimage and also a safe journey back in Singapore. Kunjungan beliau ini juga merupakan sebahagian usahanya untuk mendampingi masyarakat Melayu Islam dengan lebih dekat lagi sejak beliau memegang peranan baru selaku Timbalan Perdana Menteri. Beliau juga merancang untuk mengadakan lebih banyak pertemuan dengan masyarakat Melayu Islam serta para pemimpin masyarakat dalam masa terdekat. Sementara itu, satu-satunya ibadah kurban tempatan sempena Aidiladha berjalan lancar hari ini dengan 85 ekor kambing dikurbankan di Persatuan Arab Al-Weda. Upacara ini adalah kali kedua dikendalikan syarikat Alias dan ia disaksikan lebih 350 sahibul kurban serta ahli keluarga masing-masing. Suasana penuh kesyahduan menyelubungi Persatuan Al-Weda pagi tadi, lokasi bagi penyembelihan 85 ekor kambing kurban dalam satu-satunya upacara kurban di negara ini. Bermula pada jam 9.30 pagi tadi, mereka yang menempah kambing hadir mengikut jadual. Para sahibul kurban juga dapat menyaksikan penyembelihan kambing secara langsung dari luar khemah seperti ini. Bagi melancarkan proses ibadah kurban, para sahibul kurban akan diberikan tag-tag nombor seperti ini selepas mereka mendaftarkan diri. Tag-tag nombor ini akan dipasang kepada kambing yang telah mereka pilih sejak beberapa minggu lalu. Dan beg-beg plastik yang berisikan daging kurban juga akan dipasang dengan tag-tag nombor ini bagi memastikan tiada kekeliruan antara para sahibul kurban untuk daging milik mereka. Antara sahibul kurban yang turut hadir semasa upacara tersebut adalah pasangan suami isteri ini. Mereka tertarik dengan perkhidmatan yang ditawarkan dan sanggup membayar harga lebih $1,600 bagi setiap ekor kambing, iaitu sekitar 5 kali ganda harga purata kambing yang ditawarkan di luar negara. Memang ada uniqueness-nya kerana kita dapat berkorban di tanah air sendiri, ya, dan sama-sama kita dapat meriahkannya lah. Dapat memilih kambing, itu memang seronok sekali, ya, dan dapat melihat di mana kambing kita dapat dikorban di depan mata kita. Before that, we can also feed our kambing korban before they are slaughtered. Itu yang seronoknya lah, kita dapat tak pegang dan kasih dia makan. Pasangan suami isteri itu menempah 2 ekor kambing dan membawa pulang lebih 70 kilogram daging kurban. Ada senarai pada yang mereka nak kita berikan. Alhamdulillah, kita ada ramai saudara mara dan sahabat handai yang tahu yang kita buat korban hari ini, diorang dah minta. For now, I think I have about 15 locations to go to. Bagi melancarkan ibadah kurban di Al-Weda, lebih 60 sukarelawan turun padang dan menyumbang tenaga di stesen-stesen berlainan. Kebanyakan mereka pernah bertugas di masjid-masjid tempatan. Ada juga yang berniaga sendiri, seperti yang tukang potong kambing, daging. Mereka ada yang pasar sendiri, jadi semua pakar lah dalam bidang masing-masing. Alhamdulillah semua lancar. Lagipun perkakas yang kita gunakan mesin, jadi potongan kambing agak lebih lancar, lebih cepat lah. Antara relawan paling muda yang memerah keringat sepanjang hari ialah Muhammad Rifki Muhammad Rafi, 11 tahun. Tugasnya adalah untuk mengemaskini senarai kambing, memastikan setiap kambing disembelih dan tiada kekeliruan dari segi proses kurban. Happy and excited, yeah. Because I get to help with the kurban and all that, and I can get pahala by doing. So far, what I learned from kurban is that other people can help each other. Syarikat Alias juga bekerjasama dengan seorang pakar bagi memastikan kebajikan dan memeriksa keadaan kambing-kambing yang dipilih. I went through and checked all of the animals to make sure that there weren't any injuries, lameness, any sort of cuts or bruises to them. There was actually one animal that had a large lump and was not perfect or ready for transport, and so we rejected that. Dalam hal itu, pihak Alias perlu segera menghubungi sahibul kurban untuk menukar kambing bagi ibadah itu.
Tidak hanya terhad kepada korban kambing tempatan, masyarakat Melayu Islam juga dapat memanfaatkan khidmat ibadah korban yang dijalankan di luar negara. Bagi Jawatankuasa Salam SG Korban, lebih 5,400 ekor kambing akan diuruskan di Australia menerusi 3 syarikat pengendali. Ketiga-tiga syarikat itu akan mula menjalankan ibadah korban esok. Bagi syarikat A2A Trading Private Limited yang menjalankan ibadah korban di Melbourne dan Perth, mereka menguruskan penyembelihan dan pemotongan daging 360 ekor kambing bagi 6 masjid tempatan tahun ini. Menurut pengarah syarikat itu, Adli Nazri Suparman, daging korban akan dihantar terus ke rumah Sohibul Korban mulai Sabtu ini. Selepas ini kita lihat trend harga pakej haji Singapura sepanjang 10 tahun lalu. Dan bagaimana kemudahan seperti ini dapat bantu pastikan ibadah haji berjalan lancar. Selamat bertemu kembali. Para jemaah Singapura mula melakukan lontaran ketiga-tiga jamrah di Mina selepas Zuhur waktu Saudi. Perjalanan untuk menyempurnakan rukun-rukun haji itu kini dipermudahkan dengan perluasan kompleks melontar jamrah sejak 2010. Tahun ini ibadah haji juga semakin licin dan lancar dengan adanya kerusi roda bermotor dan tersedianya batu-batu untuk ibadah melontar. Saudara, kereta roda bermotor ini boleh berjalan sejauh 20 km tanpa perlu dicaj semula dan ini akan memudahkan perjalanan para jemaah dari Shisha ke Mina dan juga membuat lontaran ketiga-tiga jamrah di hari-hari tasyrik. 15 jemaah haji TM Fauzi Travel menjadi yang pertama dari Singapura berpeluang menggunakan kerusi roda bermotor ini. Alhamdulillah lah, ada satu buah syarikat di sini yang sudah membuatkan satu perkara yang baik, iaitu inovasi yang terbaik, iaitu mengadakan wheelchair battery. Wheelchair battery ini boleh dipakai, dibawa untuk tawaf, untuk sa'i dan untuk daripada Muaisim pergi ke Mina. Perjalanan dari tempat penginapan para jemaah haji Singapura ke kompleks melontar jamrah adalah sekitar 2 km. Dan dari terowong Muaisim ke kompleks melontar jamrah adalah lagi hampir 4 km. Maka itu peluang menggunakan kerusi roda bermotor ini amat dialu-alukan. Mula-mula tu agak kikuk jugalah, tapi bila kita dah mula-mula ini kan, pandailah manuver lah, kita manuver dia kita ni, jadi boleh pelan-pelan lah, bila dah lama-lama pandailah. Cuma nak kena adjust lah dia punya cepat lambat. Satu lagi khidmat baru yang diperkenalkan tahun ini adalah penyediaan batu-batu kerikil untuk lontaran jamrah. Sebelum ini, para jemaah haji perlu mengutip sendiri batu-batu itu di Muzdalifah. Kalau orang yang bermasalah kaki tak boleh nak jalan kan, kemudian kalau nak kutip tu payah kan. Jadi kalau dah disediakan, alhamdulillah lah. Jadi kita cuma tinggal melontar aje. Matlamatnya untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji dari tahun demi tahun. Azlan Asri melaporkan untuk berita di Mina, Arab Saudi. Saudara, soal kenaikan kos mengerjakan haji menjadi keprihatinan para bakal jemaah haji setiap tahun dan saban tahun kenaikan kos itu berpunca daripada faktor-faktor seperti inflasi, cukai yang lebih tinggi dan sebagainya. Mari kita lihat trend harga pakej haji Singapura sejak 10 tahun lalu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara 2012 dengan 2016, Kota Mekah menjalankan pembangunan pesat. Pembangunan itu menyaksikan bangunan lama yang menawarkan sewa murah kepada jemaah dirobohkan untuk pembinaan tempat-tempat penginapan yang baru. Masjidil Haram turut menjalani proses perluasan. Pada tahun itu, sebanyak 35 pakej haji ditawarkan yang berharga antara hampir $5,000 dengan sekitar $12,000. Pada tahun seterusnya, kuota rasmi bagi semua negara dipotong sebanyak 20% disebabkan kerja-kerja peningkatan di kawasan Masjidil Haram. Hanya 15 pakej haji diluluskan dengan pakej terendah berharga $6,000.
Pada 2014, lebih banyak pakej tersedia iaitu sebanyak 26 pakej berbanding 15 pada tahun sebelumnya. Ini disebabkan lebih banyak pakej pendek yang ditawarkan. Harga pakej terendah ialah hampir $7,000 sementara yang tertinggi tidak berubah. Bagaimanapun, harga bagi 8 pakej tambahan itu secara purata meningkat kira-kira 8%. Salah satu faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga itu ialah kuasa tawar-menawar pihak GSA yang lebih lemah kerana bilangan jemaah Singapura yang lebih kecil iaitu seramai 680 orang. Ini kerana jumlah tempat penginapan di Makkah masih kekurangan dan permintaan pula melebihi bekalan. Kota jemaah Singapura kekal pada 680 jemaah pada 2015 dan 2016. Pada 2015, MUIS meluluskan 27 pakej haji. Harga pakej haji pada tahun berikutnya pula naik sekitar 10% akibat kos-kos asas yang naik di Arab Saudi dan juga kerana kerja naik taraf Masjidil Haram masih belum selesai. Pada 2017, lebih banyak pakej ditawarkan iaitu sebanyak 32 pilihan dengan harga pakej paling murah ialah sekitar $6,000. Kemudian pada 2018, Kerajaan Arab Saudi mengenakan cukai nilai tambah sebanyak 5% ke atas semua barangan dan perkhidmatan di negara itu. Namun ini tidak banyak menjejas harga kesemua 30 pakej yang ditawarkan pada tahun itu. Pada 2019, MUIS melantik 5 agensi pelancongan persendirian dan 7 konsortium GSA bagi menawarkan pakej haji selama 2 tahun. 40 pakej haji disediakan. Harga pakej paling rendah tidak berubah daripada tahun 2018, manakala yang paling mahal pula mencecah hampir $20,000. Kemudian setelah 2 tahun akibat COVID-19, harga pakej haji terus meningkat. Ini juga disebabkan oleh harga masyair. Harga masyair tahun ini ditetapkan sebanyak $2,150, naik seganda berbanding waktu sebelum pandemik. Harga pakej haji paling tinggi adalah $15,000 dan harga pakej terendah adalah $7,000. Ini belum termasuk harga tiket penerbangan, masyair dan cukai. Memberikan penilaiannya, Encik Suhaimi Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif SSA Group berkata, kos pakej haji sejak 10 tahun lalu banyak dipengaruhi keadaan yang sukar dikawal. Menurut beliau lagi, jumlah jemaah luar kali ini hanya separuh dari waktu sebelum pandemik dan menjangkakan kos haji akan meningkat apabila keadaan kembali pulih pasca pandemik. Saya menjangkakan kos pakej haji pada masa hadapan akan terus meningkatlah. Dengan bilangan jemaah haji dijangka beransur-ansur bertambah daripada 1 juta jemaah tahun ini kepada bilangan pra-COVID. Permintaan untuk bilik-bilik penginapan di Makkah, Madinah dan Shisha akan bertambah dan harga penginapan saya jangkakan akan meningkat. Jika ketidakstabilan ekonomi serta peperangan Rusia dengan Ukraine yang berterusan, harga minyak saya rasa akan terus meningkat dan kemungkinannya harga tiket penerbangan akan juga meningkat. Saudara, program khas sempena Aidiladha bersama artis-artis popular kembali memeriahkan suasana perayaan tahun ini. Kami bawakan laporannya sekembali berita nanti. Terima kasih kerana masih bersama berita. Saudara, kain penutup Kaabah atau kiswah kini sebenarnya dibuat dengan bantuan mesin moden. Dahulu ia seluruhnya dihasilkan dengan tangan di mana ayat-ayat Al-Quran dan hiasan lain dijahit pada kain sutra hitam. Namun berkat mesin moden, ia kini dapat ditenun dengan lebih cepat dan tepat. Diperbuat daripada sutra murni dan disulam dengan benang emas, benang perak dan benang hitam, ia mungkin adalah salah satu kain paling mahal dalam dunia Islam. Kain suci Kaabah ini dihiasi dengan 56 lembaran bersulam emas dan harga membuatnya menelan belanja sekitar $6.5 juta Amerika. Setiap tahun, kiswah yang lama akan digantikan dengan yang baru saat tibanya kemuncak ibadah haji. Namun tahun ini ia akan digantikan pada tanggal 1 Muharram iaitu pada awal tahun Islam yang baru.
Lebih 400 penonton menjadi antara yang pertama dapat menghadiri sesi rakaman rancangan Melayu di kampus Mediacorp bagi memeriahkan lagi Raya Kustika 2022. Program khas sempena Hari Raya Aidiladha itu menampilkan barisan artis popular. Laporan berikut ini mengakhiri berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. Keriuhan sorakan dan tepukan para penonton kembali memeriahkan suasana di studio Mediacorp selepas 2 tahun menyepi akibat COVID-19. Gembira and nervous. This is my first time. Lagi memeriahkan lagi suasana untuk Hari Raya tahun ni. Gaya pun ada, tak sabar nak menonton artis-artis. Meski sudah berkali-kali mengacarakan pelbagai rancangan, pengalaman kali ini lebih istimewa buat pembawa acara Lydia Ashikin. Ini kali pertama saya mengacara di hadapan penonton, jadi memang gemetar, sesuatu yang baru untuk saya, tapi kita enjoy sajalah. Buat julung-julung kalinya juga, penyanyi dan pelakon Alif Aziz cuba berjinak-jinak dalam bidang pengacaraan apabila diberi tanggungjawab itu. Pada awalnya lah rasa gemetar dan sebagainya, tapi sebenarnya bergandingan dengan Lydia Ashikin tu banyak membantu, dan juga the whole production pun juga membantu Alif untuk get it along the way lah. It's a very brand new experience and it's going to be a good memory lah, insyaAllah. Penyanyi malar segar Junaina M. Amin turut teruja diundang sebagai antara artis yang menyerikan lagi program ini. Biarpun dalam usia yang dah lebih juga, peminat tetap peminat juga. Dihargai juga. Dia bersama, berganding. Kalau tak ada peminat, kita nak nyanyi, siapa yang suka kita? Betul tak? Sepanjang 1 jam, penonton bakal dihiburkan dengan persembahan nyanyian oleh artis-artis serta segmen Bual Bicara. Anda boleh saksikan Raya Kustika 2022 di Suria pada jam 8.30 malam ini atau di Mi Watch.